Assalamualaikum dan selamat pagi doktor. Saya Muhammad Iqbal dan Muhammad Miza dari Kumpulan 4 akan mengutarakan kajian tentang penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Dalam kajian ni kita akan tengok kepada pengenalan, faktor punca berlaku, membicarakan isu utama, pandangan terhadap aliran pemikiran utama, implikasi atau kesan dan cara menangani isu. Untuk pengenalan, gadget berasal daripada perkataan Inggeris iaitu gadget yang bermaksud alat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khusus. Dalam istilah yang lebih mudah, gadget merupakan satu alat elektronik yang sentiasa memiliki pembaruan yang membuatkan kehidupan seseorang menjadi lebih praktis. Sebagai contoh, kita dapat tengok pada masa sekarang adalah smartphone. Smartphone makin lama makin banyak aplikasi untuk kegunaan harian kita. Contohnya aplikasi media sosial semakin banyak seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Pada masa ini, penggunaan smartphone ni seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kita dapat melihat apabila kita pergi ke tempat awam ataupun pusat membeli belah, setiap orang pasti mempunyai satu telefon pintar. Jadi penggunaan gadget seperti telefon pintar ni dia mampu memberikan impak terhadap rutin kehidupan seharian kita. Seterusnya kita lihat kepada faktor dan punca berlakunya penggunaan gadget dalam kehidupan seharian kita. Punca-punca manusia menggunakan gadget dalam kehidupan seharian ni adalah kerana pada masa kini penggunaan gadget ni dapat memberi manfaat kepada kita dan lama-kelamaan sebahagian besar kehidupan kita ni bergantung kepada gadget. Antara faktornya adalah gadget ni sebagai alat perhubungan. Gadget seperti smartphone ni telah direka untuk tujuan berkomunikasi antara kita tanpa mengira di mana kita berada dan juga pada bila masa. Seterusnya, gadget ni sebagai alat hiburan. Gadget ni dilengkapi dengan pelbagai fungsi seperti mendengar muzik, menonton video, bermain game, kelas talian dan sebagainya. Selain itu, ia dapat membantu penggunanya melepaskan tekanan. Seterusnya, gadget ini digunakan untuk mencari maklumat. Kemudahan gadget yang mempunyai pelbagai aplikasi seperti Google, Facebook dan lain-lain lagi memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber. Seterusnya adalah sebagai urusan harian. Urusan harian kita seperti membayar bil elektrik, bil air dapat diselesaikan secara atas talian menggunakan gadget. Untuk menjimatkan kita punya masa. Kita dapat lihat pada masa sekarang pun kalau kita nak beli barang-barang, tak kisahlah barang macam buku ke ada alat elektronik, kita boleh beli melalui Shopee ataupun Lazada. Dekat sini kita dapat tengok contoh-contoh aplikasi yang ada dalam gadget dan merupakan antara sebab kenapa kita selalu menggunakan gadget. Kita ada YouTube, TikTok dan Twitter. Dan kita tengok video yang trending lah pada masa kini ataupun kita nak dengar lagu. Kita ada Google untuk kita cari pelbagai maklumat dan untuk kita cari sebagai sumber pembelajaran kita. Kita ada Facebook dan WhatsApp untuk kita berkomunikasi antara keluarga kita dan rakan-rakan kita yang lain. Ada Shopee dan Lazada untuk kita beli barang-barang keperluan ataupun kemahuan kita. Kita ada laman web TNB untuk kita bayar bil elektrik secara online. Kita ada game seperti Mobile Legends dan PUBG untuk kita hiburkan diri kita lah, menghilangkan tekanan. Lepas tu aplikasi yang popular pada masa sekarang iaitu GrabFood dan Foodpanda untuk kita beli makanan dengan lebih mudah. Seterusnya kita lihat kepada perbincangan isu utama yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara. Dari sudut falsafah, gadget merupakan satu teknologi alat peranti yang dicipta untuk membantu memudahkan tugasan dengan melakukan pelbagai pencarian maklumat. Seterusnya, pengembangan fungsi gadget boleh dijadikan sebagai medium sosial untuk berkomunikasi secara maya. Tetapi penggunaan tanpa kawalan mampu memberikan kesan kepada kesihatan minda, meningkatkan kemahiran berfikir dan juga mengakibatkan ketagihan. Seterusnya, penggunaan gadget perlu dipantau dari masa ke semasa supaya ia tidak memberi kesan kepada perkembangan sosial.
Seterusnya penggunaan gadget ni dari sudut falsafah pendidikan negara. Pertama, penggunaan gadget yang betul dapat melainkan insan yang berilmu pengetahuan kerana semua maklumat boleh diakses melalui internet. Kedua, kita dapat mewujudkan insan yang mempunyai daya pemikiran kreatif dan inovatif serta dapat memanfaatkan ilmu yang boleh jadi peroleh. Ketiga, ia dapat memberikan semangat kemajuan, keharmonian dan kemakmuran kepada negara dengan menguasai kemahiran sains dan teknologi. Penggunaan gadget hendaklah dikawal dengan memaksimalkan penggunaannya supaya insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi boleh dilahirkan. Akhir sekali, penggunaan gadget mampu mengembangkan potensi individu dalam bidang teknologi maklumat. Dari sudut falsafah rukun negara, kita ada 5. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi penggunaan gadget ni kita dapat mendapatkan maklumat dan kesaksian suatu sumber agama. Tetapi kemajuan teknologi gadget ni juga mampu menyebarkan anasi jahat seperti ajaran-ajaran sesat ke dalam masyarakat. Jadi kedua, kesetaraan kepada raja dan negara. Jadi setiap rakyat haruslah patuh dan taat setia kepada raja dan pemerintah negara. Oleh itu, penggunaan gadget haruslah menjaga imej negara dengan sentiasa berhemah semasa menggunakan gadget agar tidak menyebarkan fitnah terhadap negara kita, Malaysia. Ketiga adalah keluaran perlembagaan. Penggunaan gadget ni hendaklah mematuhi dan mempertahankan keluaran perlembagaan Malaysia dengan tidak membangkitkan isu sentimental yang boleh membawa kepada perbalahan antara pengguna gadget di media sosial. Keempat adalah kedaulatan undang-undang. Jadi pengguna gadget ni dinasihatkan agar sentiasa menjaga etika semasa menggunakan gadget dan melayari internet dan tidak melanggar undang-undang cyber. Contohnya kita memuat naik video-video yang sensitif dan tidak berperi kemanusiaan. Yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Jadi pengguna hendaklah sentiasa menjaga imej yang sopan, menjaga budi bahasa serta perlu menghormati antara satu sama lain ketika melayari internet supaya keharmonian alam maya boleh diwujudkan. Seterusnya adalah pandangan terhadap aliran pemikiran utama. Pertama, kita ada pandangan Islam terhadap penggunaan gadget. Pada pandangan Islam, penggunaan gadget ni merupakan salah satu nikmat kegunaan Allah kerana kita dapat memperoleh banyak manfaat daripada penggunaan gadget, seperti kita dapat berhubung dengan keluarga maupun kenalan yang jauh dengan begitu mudah. Tidak seperti zaman dahulu kita menggunakan surat. Jadi penggunaan gadget ni haruslah digunakan dengan tujuan yang baik dan Islam melarang perbuatan terkutuk dalam penggunaan gadget. Hal ini kerana Islam berpendapat teknologi seharusnya dibangunkan dan dimajukan bagi memelihara kualiti kehidupan, terutamanya akhlak yang meliputi seluruh aspek kegiatan individu serta kegiatan masyarakat. Dalam penggunaan aplikasi sosial media yang terdapat dalam gadget ni, Islam juga melarang penggunaan kata-kata kesat ataupun tulisan yang kasar yang mampu membawa kepada fitnah dan kegaduhan. Ini berpandukan daripada hadis Rasulullah SAW yang bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam, yakni dari perkara sia-sia dan tidak elok. Kita beralih kepada pandangan ahli sains terhadap penggunaan gadget. Ahli sains barat terutamanya berpendapat bahawa penggunaan gadget mempunyai tempat dalam sistem pendidikan, tetapi ia bukannya pengganti ilmu pengetahuan. Kita sering melihat pelajar universiti menggunakan gadget bagi tujuan pembelajaran. Banyak pihak dari guru besar hingga perwakilan kesatuan pekerja hingga pembentang hari ini yakin bahawa internet mengurangkan pentingnya mengetahui fakta. Walau bagaimanapun, penyelidikan dari sains kognitif menunjukkan pentingnya mengingat fakta.
Apabila kita berfikir, kita menggunakan memori berfungsi dan memori jangka panjang. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa murid sering melakukan kesalahan ketika diminta mencari pengetahuan yang tidak dikenali. Walaupun teknologi tidak akan menghilangkan keperluan untuk mengingat fakta, ini mungkin memudahkan kita mempelajarinya. Seterusnya, implikasi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Satu kajian dan tinjauan pendapat yang dilakukan Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Lembah Kelang baru-baru ini mendapati 78% ibu bapa membenarkan anak memiliki gadget. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hana Yeoh berkata memang tidak dapat dinafikan penggunaan gadget mempunyai banyak faedah terutama dalam urusan pembelajaran, komunikasi dan jual beli. Namun, teknologi juga memberi kesan negatif terutamanya kepada kanak-kanak jika disalahgunakan. Seterusnya, kita beralih kepada kesan positif terhadap setiap individu, masyarakat dan negara. Bagi individu, ia boleh menjana pendapatan. Ramai individu mendapat kebaikan dengan menjalankan perniagaan di media sosial. Contohnya, memaparkan produk yang ingin dijual untuk sesiapa yang berminat. Selain itu, alat hiburan. Gadget dijadikan alat hiburan kerana dilengkapi dengan fungsi mendengar muzik, video. Seperti hari ini, aplikasi TikTok sangat popular di kalangan kita. Bagi masyarakat pula, ia memudahkan urusan seharian. Juga alat perhubungan, penggunaan gadget dijadikan alat berkomunikasi antara penduduk bandar dan luar bandar. Bagi negara, akhir sekali, maklumat mudah diperoleh. Penggunaan gadget dinikmati oleh setiap orang. Segala maklumat penting yang disebar kepada rakyat dapat disebarkan dengan sekelip mata sahaja. Kesan negatif pula terhadap individu, ia mewujudkan sifat malas, masalah kesihatan. Bagi masyarakat, kurang interaksi sosial kerana sebuah individu itu jarang berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penipuan mudah berlaku. Pengguna mudah ditipu melalui pembelian barangan secara talian dan juga mudah ditipu oleh maklumat yang palsu. Akhir sekali, kesan negatif pada negara adalah penyebaran fitnah. Penggunaan gadget juga akan menyebabkan ketagihan. Ramai ibu bapa yang sudah memperkenalkan gadget kepada anak mereka pada usia yang sangat muda. Dengan memberi alasan ia merupakan salah satu cara untuk mengurangkan gangguan daripada kanak-kanak ketika melakukan kerja rumah atau melayan tetamu. Apabila tiada pemantauan daripada ibu bapa, anak-anak akan mula bergantung kepada gadget. Gejala ketagihan. Menggunakan gadget dalam jangka masa yang lama, emosi yang tidak stabil, tidur yang tidak teratur, malas untuk melakukan rutin seharian. Kesan ketagihan terbagi kepada dua, iaitu perkembangan fizikal dan perkembangan emosi dan sosial. Bagi perkembangan fizikal, aktiviti fizikal akan menjadi terhad kerana pengguna gadget yang berlebihan. Hal ini menyebabkan kekuatan dan kemampuan fizikal menjadi lemah. Bagi perkembangan emosi dan sosial, penggunaan gadget berlebihan membuatkan seseorang akan berhubung di dunia maya sahaja. Ini membuatkan kemahiran komunikasi mereka menjadi lemah. Mereka akan menjadi malu apabila berhadapan dengan orang di sekeliling mereka. Ini adalah contoh akhbar-akhbar yang dipetik daripada surat khabar yang menunjukkan betapa seriusnya isu ini. Cara menangani isu ini. Ibu bapa boleh menunjukkan contoh yang baik, menetapkan objektif dan matlamat, memberikan didikan agama sejak kecil dan meluangkan masa bersama anak-anak dengan melakukan aktiviti fizikal. Cara mengurangkan penggunaan telefon pintar. Gunakan fungsi yang merekodkan jumlah jam penggunaan telefon pintar. Aplikasi screen time dalam iPhone sebagai contoh dan aplikasi digital balance dalam telefon Android. Ini akan memberikan satu durasi yang lebih objektif kepada seseorang. Seterusnya, kurangkan jumlah notifikasi. Ia boleh ditetapkan dalam tetapan telefon bagi mengelakkan keterujaan seseorang individu. Akhir sekali, letakkan telefon pintar tersebut berjauhan daripada anda ketika anda sedang melakukan sesuatu kerja.
Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.